Seterusnya adalah sumber dan jenis data bagi kajian ini. Sumber data kumpulan kami adalah daripada Perpustakaan Tun Sri Lanang dan beberapa laman sesawang tentang negara-negara yang terlibat. Manakala jenis data kumpulan kami ialah data sekunder, iaitu data yang diperoleh daripada kajian ataupun dapatan lepas. Dalam kes ini, kami mengambil data daripada laman sesawang Bank Negara Malaysia. Okey, seterusnya adalah dua buah negara yang kami pilih, ialah negara Amerika Syarikat dan Singapura. Dua buah negara ini mempunyai perbezaan kawasan tanah yang berbeza, iaitu Amerika Syarikat sebanyak 3.79 juta batu persegi, manakala Singapura sebanyak 743.3 km persegi. Populasi dua buah negara ini juga berbeza, iaitu Amerika Syarikat mempunyai penduduk sebanyak 331 juta orang penduduk, manakala Singapura 5 juta penduduk sahaja. Dengan latar belakang ekonomi dan politik yang berbeza daripada dua buah negara ini, kami mengambil keputusan untuk mengkaji status mata wang dan potensi pelaburan di kedua-dua buah negara ini. Seterusnya bagi meteorologi, analisis impak COVID-19 dan geopolitik terhadap mata wang Amerika Syarikat dan Singapura menggunakan metodologi analisis data melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Kumpulkan data nilai tukar, mata wang dan peristiwa geopolitik dan yang berkaitan. Yang kedua, pembersihan data. Integrasikan dan normalisasikan data untuk memastikan konsistensi. Yang ketiga, analisis deskriptif. Kenal pasti trend dan hubungan awal antara kedua-dua set data. Yang keempat, analisis korelasi. Tentukan hubungan statistik antara peristiwa geopolitik dan nilai tukar. Yang kelima, analisis kualitatif. Dapatkan pandangan kualitatif dari pakar tentang kesan geopolitik dan COVID-19. Yang keenam, interpretasi. Buat kesimpulan dan caringan berdasarkan ketemuan. Yang ketujuh, validasi. Semak dan bandingkan temuan dengan sumber lain untuk memastikan keabsahan. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami impak geopolitik dan COVID-19 terhadap kedua-dua mata wang dengan lebih mendalam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz Safwan bin Sulaiman, nombor metrik A195420, dan saya akan membentangkan tentang status mata wang dan impak COVID-19 terhadap kestabilan mata wang. Jadi, untuk pola pertukaran mata wang terhadap US dollar ataupun USD, merujuk kepada graf yang ditunjukkan, terdapat satu penurunan pada 2018 hingga 2019, iaitu daripada RM4, 4.17 ringgit Malaysia menurun kepada RM4.139. Kemudian berlaku lagi satu penurunan pada tahun 2020 hingga 2021, iaitu daripada RM4.2 ringgit Malaysia hingga RM4.141 ringgit Malaysia. Jadi, untuk pola pertukaran mata wang terhadap Singapore dollar ataupun USD, nilai SGD naik secara konsisten daripada 2018 hingga 2023. Untuk impak COVID-19 terhadap kestabilan mata wang. Seperti yang kita tahu, wabak COVID-19 telah menjejaskan banyak sektor di seluruh dunia, terutamanya sektor ekonomi. Kebanyakan negara telah melakukan inisiatif mereka sendiri bagi mengawal masalah ekonomi di negara mereka. Tidak lari juga Singapura dan Amerika Syarikat. Di Singapura telah memperketatkan dasar kewangan mereka bagi mengawal inflasi yang sedang meningkat naik di negara mereka. Manakala di Amerika Syarikat, mereka melakukan sekatan ekonomi yang disebabkan oleh jumlah kes jangkitan wabak COVID-19 yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan pembukaan semula ekonomi Amerika Syarikat mengambil masa yang lebih lama dari dijangka. Dari sini, kita boleh katakan, seperti yang kita tahu, COVID-19 telah menjejaskan ekonomi seluruh dunia. Banyak negara berdepan dengan kemelesetan ekonomi yang ketara. Maka, ia adalah tanggungjawab negara itu sendiri dalam menyelesaikan masalah ekonomi negara mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan impak politik semasa terhadap kestabilan mata wang negara. Kestabilan politik negara memberikan dampak positif dan negatif kepada negara itu tersendiri. Pertama, kepada ekonomi negara. Kedua, terhadap imej negara itu sendiri. Bagi negara Amerika Syarikat, keadaan politik Amerika Syarikat dalam tempoh pemerintahan Donald Trump, ketidakpastian perdagangan antara Amerika Syarikat dan China menyebabkan fluktuasi dalam nilai USD. Ini menyebabkan mata wang antarabangsa menghadapi ketidakstabilan sepanjang tempoh tersebut. Seterusnya bagi negara Singapura, berlakunya penurunan nilai Singapura dolar akibat ketidakstabilan politik. Puncanya adalah kerana ekonomi keadaan politik serantau yang terganggu menyebabkan pelemahan mata wang. Akhir sekali, keseimbangan ekonomi perlu dijaga, terutama dalam konteks nilai mata wang negara. Seterusnya, impak polisi kerajaan dalam mengawal kestabilan mata wang. Peranan polisi kerajaan. Polisi kerajaan memainkan peranan penting dalam memelihara nilai mata wang dan mengendalikan kesan ekonomi dari perubahan nilai mata wang. Pertama, usaha Singapura dalam mengawal kestabilan mata wang. Pembentukan Pakatan Pertahanan Lima Kuasa ini dapat mengekalkan kestabilan dalam negara. Seterusnya, langkah Amerika Syarikat pula dalam mengawal kestabilan mata wang mereka. Amerika Syarikat mempunyai rangkaian polisi yang luas untuk mengawal kestabilan mata wang. Seperti contoh, mereka mempunyai badan pengawal sediaan yang cermat, kerjasama antarabangsa yang luas dan kebijaksanaan monetari yang efektif. Kesimpulannya, kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kestabilan mata wang negara.
Seterusnya, penularan COVID-19 tidak hanya menggugat kesihatan manusia, malah menjejaskan juga aktiviti pelaburan. Kemelesatan ekonomi dan krisis sekatan perdagangan antarabangsa merupakan cabaran terhadap cadangan menjalankan pelaburan. Ini adalah kerana kemelesatan ekonomi boleh menyebabkan masyarakat global hilang pekerjaan dan pendapatan sekaligus meningkatkan kadar pengangguran dalam sesebuah negara. Krisis sekatan perdagangan antarabangsa pula boleh menyebabkan sekatan terhadap aktiviti ekspor dan import. Jadi, peningkatan kos pengeluaran barangan dan juga perkhidmatan boleh menyebabkan berlakunya inflasi. Maka, para pelabur akan berhadapan dengan dilema untuk mengambil risiko dalam situasi seperti ini. Kesedaran terhadap isu kewangan dan peraturan merupakan unsur penting dalam aktiviti pelaburan yang bijak dan berkesan. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap perubahan dalam undang-undang kewangan dan peraturan pasaran. Pelabur dapat membuat keputusan yang bermaklumat dan memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap undang-undang yang berkuat kuasa. Seterusnya adalah penyelidikan dan analisis pasaran. Analisis fundamental adalah satu kaedah penilaian saham atau instrumen kewangan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami nilai sebenar suatu aset dan antara contohnya adalah return on equity dan gross profit margin. Sekali adalah diversifikasi portfolio. Ia adalah satu strategi kritikal yang digunakan oleh pelabur untuk mencapai kecekapan dan mengurangkan risiko dalam pasaran kewangan yang dinamik. Tujuan utamanya adalah untuk meratakan risiko yang berkaitan dengan fluktuasi pasaran dan memberikan peluang pulangan yang maksimum dalam jangka masa yang panjang. Secara kesimpulannya, pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 banyak memberi impak ke atas nilai mata wang dunia. Hal ini kerana pandemik dan isu-isu geopolitik boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam pasaran mata wang. Pelabur cenderung untuk mencari pelabur yang lebih selamat dalam situasi tidak pasti dan ini boleh mengakibatkan perubahan tiba-tiba dalam nilai mata wang. Pandemik COVID-19 juga telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi di banyak negara. Lebih-lebih lagi dengan langkah-langkah kawalan yang diambil untuk mengekang penyebaran virus tersebut, ia telah memberi kesan kepada pelbagai sektor ekonomi. Banyak negara terpaksa meningkatkan hutang mereka untuk menangani kesan ekonomi pandemik. Ini boleh memberi tekanan kepada mata wang negara tersebut, terutamanya jika pelabur bimbang tentang kemampuan negara untuk membayar hutangnya. Bagi menangani masalah ini, negara Singapura dan Amerika Syarikat dilihat telah melakukan pelbagai inisiatif untuk mengawal keadaan tersebut, seperti Singapura yang telah menerapkan penderakan kolaboratif melalui pembentukan Pakatan Pertahanan Lima Kuasa dan Amerika Syarikat pula menjalankan kerjasama erat dengan bank pusat dari negara-negara lain melalui forum antarabangsa untuk menegaskan pengaruhnya dalam dasar kewangan global. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.